Yang ketiga Anas bin Malik. Sebab itulah nama dia banyak kita jumpa. Sebab dialah yang menyediakan capal Nabi, air mandi Nabi, dia dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi. Dia tahu keadaan Rasulullah dengan rapat. Sebab Nabi ada pembantu dia. Nabi ada bibik dia. Siapa? Anas bin Malik, Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid. Maknanya hidup kalau ada bibik tak jadi masalah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya. Wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Walladzi anzala al-Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi puan-puan haja, puan-puan, ibu-ibu, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama syukur kita dihimpunkan dengan himpunan yang cukup baik pada 24 Syaban. 24 Syaban 1442. InsyaAllah tak lama lagi kita akan menghadapi tetamu yang cukup agung yang di dalamnya dahulu pernah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebut secara khusus bulan Ramadan turunnya Quran sebagai petunjuk, keterangan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Dan untuk menjadi petunjuk kita kena fahamlah sebab Quran ni bahasa Arab. InsyaAllah kita dalam pengajian kita ini, lepas ni siapa yang nak beli kitab boleh tulis nama, saya tolong carikan. Kitab ni kalau kulit tebal macam ni RM45. Saya beli beberapa tahun lepas lah. Nanti kalau dapat harga saya maklum. Tapi siapa yang nak boleh tulis nama, saya tolong carikan insya-Allah. Dah dapat? Dah dapat? Ada dekat Ija. Yang tu kulit nipis juzuk 29. Okey. Ajah ada dah, alhamdulillah. Maknanya tulis nama kat Ija lah. Okey, alhamdulillah. Selesai masalah. InsyaAllah kita itu dah mukadimah sikit kelebihan surah ini. Muka surat 3 aja. Di bawah sekali banyak hadis-hadis Nabi yang memaparkan kelebihan surah ini. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam hadis lain yang dinilai hasan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya dia punya darjatnya hasan, hadis yang baik.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani salasina ayah syafa'at syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran terdapat sebuah surah yang mengandungi 30 ayat yang mana memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Orang itu juga diberi keampunan oleh Allah. Surah tersebut ialah yang bermaksud maha tinggi kebaktian Tuhan yang menguasai kerajaan alam semesta. Surah apa? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk, surah kerajaan. Surah kerajaan. Di sini dalam hadis ini ada dua perkara yang ditekankan oleh Rasulullah. Maknanya kelebihan surah ini. Pertama, iaitu dia beri syafaat. Dia beri syafaat. Antara yang boleh menolong kita dalam kubur, yang boleh menolong kita di pada padang mahsyar, yang boleh menolong kita masuk dalam syurga, antaranya syafaat Al-Quran. Sebab itu bila mana kita ada Al-Quran, dia jaga kita. Sebab itu Nabi sebut, Nabi sebut, wa inna hamalatal Qur'ani tahta dhilli arsyillahi azza wa jalla yauma la dhilla illa dhillu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, maka dia akan duduk di bawah arasy Allah ketika mana tidak ada perlindungan pada hari tersebut. Allah himpunkan bersama para nabi dan juga para kekasih dia, iaitu orang yang ada Al-Quran. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, cuba kita jadikan diri kita ni ada tempias-tempias dengan Al-Quran. Maknanya kita menjadi orang yang kalau boleh mengajar Al-Quran, kalau tak boleh belajar Al-Quran, kalau tak boleh yang ketiga suka mendengar Al-Quran, yang keempat kalau tak boleh suka kepada tiga golongan ini. Golongan yang mengajar, yang belajar, yang suka kepada Al-Quran. Jadi maknanya apa? Kita ada tempias-tempias daripada Al-Quran. Ketika kita di mahsyar, ketika kita di kubur. Yang kedua dalam hadis ini menyebut, apa dia? Tengok dia apa? Dia mengampunkan. Orang itu juga diberi keampunan oleh Allah. Dua benda hadis ini. Pertama, syafaat Quran. Kedua, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Sebab itu dibacakan bila? Sebelum tidur, tiap-tiap malam. Lepas isyak tu, lepas isyak tu baca Quran lah. 30 ayat dia, surah Tabarakalladzi. Bila lama-lama baca, dia terhafal. Bila terhafal, dia senang. Sambil-sambil baring letak kepala, dia boleh baca. Tapi ialah nak tidur dah, bismillah pun lupa. Ngantuk nak sebutnya. Apa dia? Itulah amalan-amalan. Yang seterusnya, At-Tabrani dan Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi pula mengemukakan riwayat daripada Anas bin Malik. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas bin Malik ni siapa? Siapa dia ni? Dia ni ialah pembantu Nabi. Dia ni pembantu Nabi. Umurnya panjang sangat. Ada kata mencecah 100 lebih umurnya. Ketika Nabi sampai Madinah, orang pakat-pakat beri Nabi hadiah. Ada nak bagi tanah, ada nak bagi rumah, ada nak bagi duit. Lalu mak dia datang. Nama mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Dia jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak ada benda nak bagi kat kamu. Tapi aku ada anak." Masa tu umur dia 10 tahun. Nabi wafat pada 11 Hijrah. Maknanya ketika Nabi wafat, umur Anas bin Malik ialah 20 tahun. 20 tahun. Jadi kata mak dia, "Wahai Rasulullah, ambil anak aku ni, jadi kau punya khadam. Ambil lah budak ni." Tetapi keberkatan yang ada pada Anas, Nabi doakan, "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Wahai Allah, engkau rezekikan Anas bin Malik ini, iaitu harta, yang kedua anak. Sebab itu Anas bin Malik, kebun orang, tamar, setahun sekali buah hasil dia. Kebun Anas bin Malik 2 kali.
berkatnya doa Rasulullah. Yang kedua, anak dia ramai. Ketika dia meninggal, Anas bin Malik sudah melihat anak cucu dia seramai 125 orang. Dan umur dia panjang. Hatta nak meninggal sedang nazak, dia kata apa pada anak dia? Dia kata laqinuni la ilaha illallah. Talqinkan aku, ajar aku mengucap la ilaha illallah sebagaimana Nabi ajar kepada umatnya. Nak meninggal ni mengajar lagi. Itu berkat hidup. Nak meninggal ni mengajar lagi. 2 minggu lepas Ustaz Syahabuddin kenal? Syahabuddin Muhaimin tak kenal? Nilofa? Kenal pula Nilofa tu, aku tak tahan tu. Ustaz Syahabuddin ni kawan sahabat kita. Maghrib kuliah, Isyak kuliah, sama kita. 1:30 pagi isteri dia WhatsApp, Ustaz dah tak ada dah, meninggal. Tengah tidur meninggal 1:30 pagi. Maknanya Isyak tu ambil lah lepas Isyak pukul 9, 9:30, 10, 11, 12, 1:30, 3 jam setengah lepas tu meninggal. Sebab tu kita ni nak berkira-kira hidup ni buat apa? Bermalas-malas. 1 minit depan kita pun belum tentu kita hidup. Tiba-tiba kita berkira-kira nak solat, berkira-kira nak berzikir, kira-kira nak baca Quran, kira-kira nak sedekah. Sedangkan di hadapan kita kematian yang cukup hampir. Allahu Akbar. Tengok subhanallah. Dalam keadaan nak meninggal pun masih mengajar lagi. Kelebihan, subhanallah. Tak semua orang boleh macam ni. Macam Anas bin Malik. Sebab tu Anas bin Malik ini, orang dia banyak ilmu. Orang ketiga paling banyak menghafaz hadis Nabi setelah Abu Hurairah. Yang kedua kita jumpa nama Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Sebab itulah nama dia banyak kita jumpa. Sebab dialah yang menyediakan capal Nabi, air mandi Nabi. Dia dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi. Dia tahu keadaan Rasulullah dengan rapat. Sebab Nabi ada pembantu dia. Nabi ada bibi dia. Siapa? Anas bin Malik, Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid. Maknanya hidup kalau ada bibi tak jadi masalah. Boleh dalam Islam. Tetapi bagaimana cara Nabi bermuamalah dengan Anas bin Malik? Anas bin Malik kata, sepanjang aku hidup dengan Nabi, Nabi tak pernah marah aku. Macam mana kita muamalah dengan orang yang kita gaji dia? Kalau orang tu bibik kita, agak-agak macam mana kita tengking dia? Pumping bibik. Nak sebutnya Rasul tak pernah marah Anas bin Malik. Walaupun terkadang Anas bin Malik ini dia buat silap. Dia budak kecil, Nabi suruh Anas cari benda ni, barang ni. Dia pun jalan-jalan jumpa budak main. Dia pun budak, jadi dia pun main. Dia lupa Nabi suruh apa. Lepas tu Nabi kata, ya Unais. Nabi tak kata Anas, Unais. Unais ni nak menunjukkan kasih sayang. Anas kita kecilkan tasghir, dia menjadi Unais. Kalau Bani kecilkan Bunaya, menandakan kasih sayang. Nabi tak marah. Nabi, anak Unais, tadi aku suruh apa? Aku suruh hang buat apa? Nabi tak kata hang lah. Nabi berkorang Kedah. Tapi nak sebutnya gitu. Faham Alhamdulillah, faham. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Quran khasaman an sahibiha hatta adkhalathu jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang ni hadis yang kedua menceritakan kelebihan surah ini. Tadi pertama dah dapat 2 kan kelebihan. Yang seterusnya kata Rasulullah, suratun fil Quran, satu surah yang ini membela pengamalnya. Khasamat ni, khasamat maksudnya khasamat, membela, menjaga dan memelihara sehingga ia dimasukkan ke dalam syurga, iaitu ayat yang bermaksud tabarakalladzi. Maknanya surah ini kalau kita amalkan, dia akan apa? Dia akan menjaga kita sehingga masuk ke dalam syurga. Bermula di alam kubur, maksudnya alam barzakh. Alam barzakh ni dia sebelum alam akhirat. Yang ni barzakh, kemudian kita jumpa akhirat. Jadi barzakh ini dia boleh jadi bahagia, boleh jadi sengsara. Dia ni muqaddimah pada akhirat. Siapa masuk sini cerah masa depan, insya-Allah. Nabi kata fama ba'daha aisar. Siapa masuk alam barzakh teruk keadaan dia, fama ba'daha as'ab. Tempat dia selepas itu ialah neraka Allah.
Lalu di dalam alam barzah pun Quran ni dah jaga. Apa dia surah ini? Kita kuatkan lagi dengan hujah yang ketiga. At-Tirmizi pula mengemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga budak kecil. Ketika Nabi wafat, umurnya 12 tahun. 12 tahun. Ibnu Abbas ini Nabi tahnik dia. Faham tahnik? Tahnik ni ambil tamar, gigit-gigit, kunyah-kunyah, tenyeh kat mulut baby. Tu tahnik. Tahu? Tak tahu? Alhamdulillah. Itu sunnah Nabi. Maksudnya, yang masukkan tamar dalam mulut Ibnu Abbas siapa? Nabi. Maksudnya, air liur Nabi sudah bercampur dengan air liur Ibnu Abbas. Nescaya keberkatan dia. Nabi ni dia ludah pun berkat. Sayyidina Ali mata sakit kan, Nabi ludah sapu, sembuh. Jangan pula suami kita mata dia merah, kita ludah, nanti dia tak sembuh, dia ICU. Air liur kita tak sama air liur Rasulullah. Kan? Sebab itu Rasulullah, kalau di antara Mekah Madinah ada sebuah telaga nama dia Usfan. Telaga ni Saudi tutup lah. Pelik telaga ni. Padang-padang pasir, tiba-tiba tengah-tengah tu hijau je. Tengah tu ada telaga. Jadi dalam perjalanan Rasulullah, tiba tempat itu, Nabi tanya sahabat, apakah nama tempat ni? Usfan tempat dia. Sahabat-sahabat kehausan. Nabi buat macam mana? Nabi korek-korek tanah sikit, Nabi ludah, keluar air. Sampai sekarang saya dah minum air dia. Kawan saya macam apa? Macam Zam-Zam pun ada. Lain macam. Saya simpan untuk ubat-ubat lah. Kalau orang sakit kan, kita ambil, tuang kat, tapi dah habis air tu, sayang kan. Dekat Usfan, di antara Mekah Madinah. Telaga Usfan tu Nabi yang ludah. Ludah je jadi telaga. Kalau sahabat pergi ke Hudaibiyah kan, nak buat umrah kan, balik kan, nak niat baru keluar tanah halal, masuk tanah haram, belakang masjid tu ada telaga, tapi sahabat-sahabat tak perasan. Saya bawa jemaah, saya beritahu belakang ni cuma Saudi tutup. Nama dia Telaga Saflah. Telaga tu dulu musuh Islam pernah racun biar sahabat mati. Nabi ludah, racun tu jadi tawar, jadi elok boleh minum. Ada Telaga Saflah. Sebab itu keberkatan Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Abbas ni kuburnya di Taif. Siapa pergi Taif, dekat belakang dari masjid tu, tengah-tengah di antara pustakaan masjid, tengah-tengah tu ada dinding kan, belakang tu ada kubur Ibnu Abbas ni. Kubur Ibnu Abbas ketika Nabi wafat 12 tahun. Tapi banyak hadis yang diriwayatkan berkat, sebab Nabi doakan, Allahumma rzuqhu fahman, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu al-hikmah. Banyak doa-doa yang Nabi bacakan kepada Ibnu Abbas. Nama dia Abdullah. Panggil Ibnu Abbas sebab banyak sangat Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas. Jadi bila sebut nama ayah, Ibnu Abbas, dia anak Abbas. Ibnu Umar, yang ni anak Umar. Ibnu Mas'ud, yang ni anak Mas'ud. Ibnu Amrin, ini anak Amrin. Jadi maknanya apa? Boleh faham. Itu kaedah dia. Lalu dalam hadis ni katanya, mengenai surah ini Ibnu Abbas mengemukakan riwayat daripada Ibnu Abbas, surah Al-Mulk yang dinamakan sebagai Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Kemudian Al-Munjiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabri. Min adzabil qabri. Apa dia? Ia adalah surah yang melindungi pengamalnya. Perkataan mani'ah bahasa Arab, tahan. Maksudnya surah ini menahan orang yang mengamalkannya daripada dipukul, diazab di dalam alam barzakh. Malaikat tak boleh pukul. Surah ni cakap, wahai malaikat, dia baca aku, dia beramal dengan aku. Surah ini menegah. Yang kedua,
hiyal munjiyah. Dipanggil munjiyah kenapa? Dia memelihara. Sebab itu kita ada selawat al-munjiyah, selawat at-tafrijiyah, kan? Ke tak hafal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Tunjina apa? Memelihara, munjiyah. Kadang kita ada selawat tafrijiyah. Kan kita ada masalah kan? Kita baca selawat al-munjiyah. Ada kadang tafrijiyah. Maknanya benda-benda ini ialah sebagai pengukuh beberapa hadis yang sahih ini tentang kehebatan surah ini. Jadi kita nak masuk surah ni terus boleh dah? InsyaAllah kita masuk beberapa ayat. Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud maha tinggi kebaktian yang menguasai kerajaan alam semesta. Disebut dengan tabarakalladzi, itu diterjemah dengan maha tinggi kebaktian. Saya bahasa kampung boleh sikit. Mudah faham deh. Tabarak ini berkat. Berkat. Maksudnya keberkatan. Masuk ke sini tabarakalladzi, keberkatan. Allah Subhanahu wa taala itu kerajaannya, pemerintahannya berkekalan sampai bila-bila. Kalau manusia yang berkuasa, dia memerintah bila ada kuasa. Bila habis kuasa, tak ada kuasa. Bermula manusia dengan tak ada kuasa, faham? Macam itulah lemahnya manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kerajaan dia ini cukup sempurna. Kita pagi ni, kita semua beriman. Malaikat, jin, manusia, syaitan, seandainya semua makhluk beriman, dia tidak menambah kerajaan Allah. Kenapa? Allah dah sempurna. Kalau kita semua ni kufur, manusia daripada Adam sampai hari kiamat, dia tidak akan mengurangkan kerajaan Allah. Dia tidak mudaratkan Allah sebab Allah sudah sempurna. Innallaha ghaniyun hamidun. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Sebab itu bila kita ambil selain daripada dia, maknanya menyekutukan dia, tu yang dia murka. Maknanya ada lagi lain yang lebih kaya ke? Ada yang lebih sempurna ke? Kawan saya kan, dia buat sekolah. Ada orang kaya ni, seorang kaya, subhanallah. Manusia ada macam tu tau. Dia nak buat projek sekolah dia berapa juta, dalam 3 juta lebih. Dia jumpa seorang orang kaya, memang orang kaya, bisnes besar. Jadi dia pun bentang lah, yang ni bajet dia, yang ni kertas kerja dia, yang ni baki dia. Baki dalam 1 juta. Orang kaya tu marah. Kenapa cerita dengan saya baki 1 point berapa juta ni? Saya tak nak dengar. Saya nak semua projek ni 3 juta lebih, saya seorang. Faham tak faham ni? Saya pun tak faham ni. Maksudnya di kalangan manusia ada yang sifat dia gitu. Apatah lagi Allah. Aku ni maha kaya, maha sempurna. Kau cari selain daripada aku, kau syirikkan, kau sekutukan aku. Tu yang dia marah. Sebab itu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampunkan orang yang menyekutukan dia. Sebab syirik ini, inna syirka la zulmun azimun. Syirik ini kezaliman yang paling besar sekali. Sebab itu berkat-berkat ini, inilah yang kita cerita bahawa keberkatan kerajaan Allah itu sifatnya kekal. Bahasa Arab, perkataan barakafta, birkah. Maksud birkah ni kolam air. Kenapa dipanggil birkah? Kerana kolam air ini duduk dalam keadaan menakung air dengan tempoh yang lama. Kenapa dada unta dipanggil buruk? Kenapa buruk? Kerana unta ini, dada dia kerja merendah dan menaikkan dada ini, sifat dia berterusan. Yang tu yang dipanggil birkah-birkah. Orang Jawa dipanggil berkat. Itu bontrot. Kalau kenduri kahwin, nak balik ada bontrot. Itu hebat orang Jawa. Datang makan, balik dia bekalkan lagi. Itu orang Jawa. Orang Jawa ni datang rumah 2-3 pagi pun dia masak.
Kalau makan ringan-ringan bagi dia satu aib. Kan? Tetamu tak dapat makan yang berat-berat. Bagus orang Jawa. Orangnya penyabar orang Jawa ni. Betul? Ke tak betul? Macam marah je. Ada orang Banjar marah ke? Kan? Di Indonesia, saya kawan Indonesia, saya duduk satu bilik dengan Indonesia. Macam-macam suku Indonesia saya jumpa. Madura ada, yang Jawa ada, kan? Macam-macam kita jumpa, kan? Yang jenis Batak pun ada, Batak, kan? Orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.